Alright, selamat tengah hari semua. Nama saya Dr. Arvin. Okay, so hari ni saya nak cerita sikit pasal whey protein supplement ni. Okay, so ramai pernah tanya saya, Doktor, whey protein supplement ni selamat ke tidak? Boleh tak saya ambil whey protein supplement? Atau perlukah saya ambil whey protein supplement? So, soalan ni soalan penting. Okay, sebab kalau anda mengambil whey protein supplement tanpa sebab, tak bagus juga. Okay, so most of the time saya akan advise kalau anda boleh dapatkan protein daripada anda punya pemakanan, cubalah dapatkan daripada pemakanan anda. Okay, jangan gantung dengan whey protein supplement. Okay, tapi kebanyakan orang yang kuat bersenam tak dapat capai keperluan protein dalam sehari ini dengan makan sahaja, daripada diet sahaja. So, mereka memerlukan suplemen. Okay, suplemen. So, suplemen ni adalah untuk makanan di atas makanan diet kita. Okay, so kalau anda boleh dapatkan kebanyakan protein anda daripada ayam, daging, ikan, silalah makan daripada diet anda. Tapi, kalau anda perlukan protein lebih tinggi seperti saya ni, okay, saya memerlukan lebih kurang 200 gram protein sehari. Kalau saya nak makan saja memang tak dapat capai. Okay, atau sukar nak capai sebab bukan senang nak duduk rumah saja, sebab saya kena pergi kerja juga. Okay, so kadang-kadang kerja saya ni 8 hingga 10 jam. Saya tak ada masa nak masak-masak. Okay, atau tidak boleh simpan lama sangat kat tempat kerja. So, saya perlukan suplemen protein. So, biasanya suplemen protein ni bagus diambil ada most of the time lepas workout lah. Okay, so senang sikit ya. Dah habis workout, terus bancuh, minum. Okay, so suplemen protein ni banyak bagai. Dia ada whey protein isolates, dia ada whey protein hydrolylates dengan whey protein concentrates. Okay, so bergantung dengan apa yang anda perlu dengan bajet anda. Okay, so kalau untuk saya ni saya suka isolates. Okay, sebab isolates ni harganya okay. Alright, dan dia kurang laktos, okay, kurang lemak, kurang gula juga. Okay, dan bagusnya whey protein isolates ialah dia tidak banyak fillers. Okey, apa maksud fillers ialah? Fillers ialah benda yang dimasukkan ke dalam scoop anda untuk memberi rasa dan sebagainya. Okey, so brand-brand yang bagus seperti MyProtein, Optimum Nutrition, Rule No. 1, banyak brand yang bagus ni, Universal. Okey, mereka menggunakan protein, number 1, quality protein yang bagus. Okey, number 2, dia tidak menggunakan banyak fillers. Itu sangat-sangat penting. Okey, seperti brand yang saya ada kat sini, okey, MyProtein ni, saya gunakan MyProtein whey isolate ni. Okey, fillers dia sangat-sangat sikit. Kalau ingredients, kalau kita baca ni, whey protein isolate dia 95%. Maksudnya fillers dia, apa-apa benda untuk rasa atau sukralose, gula ni semua adalah sangat-sangat sikit, adalah 5% sahaja. So ia adalah satu cara untuk anda tengok kalau protein anda ni bagus ke tidak. Okey, tengok fillers dia. Okey, so dalam protein ni, okey, MyProtein ni, okey, kalau kita tengok dia punya ingredients ini, okey, saya tolong bacakan. Okey, dia ada 22 gram protein untuk flavor ni, salted caramel ni, dia ada 22 gram protein. Okey, dan dalam scoop 25 gram, maksudnya lebih daripada 80% daripada scoop ni adalah protein. Okey, dan lebih 85% sebenarnya. Okey, itu bagus. Okey, so anda nak cuba mendapatkan suplemen yang mempunyai lebih banyak protein, 80% dan ke atas adalah bagus. Okey, next, lemak dia 0.1 gram, karbohidratnya 1.5 gram dalam satu scoop. Kalori satu scoop ni hanya 93 kalori. Okey, so ini adalah cara yang saya gunakan untuk baca suplemen. Okey, biasanya bila saya nak beli suplemen, saya tidak beli sebarangan. Saya akan baca review pasal suplemen nombor 1. Nombor 2, saya akan baca ingredients dia dan juga tengok berapa banyak daripadanya adalah fillers. So saya tak suka brand-brand yang ada fillers. Dan bagusnya brand ni adalah dia ada this thing called as lab door testing. Maksudnya dia ditest oleh syarikat luar untuk cek ketulenan protein ni. Okey, so yang tu bagus. Maksudnya dia orang berani untuk cek ketulenan protein dia. So bagus. Okey, selain itu, untuk orang yang ada lactose intolerance, maksudnya tidak boleh ambil benda berkeju, bersusu ke semuanya, okey, ada masalah dengan whey protein concentrate sebab lactose dalam whey protein concentrate ni tinggi sikit. Okey, isolates dengan hydrolylates ni adalah sangat rendah, kurang daripada 1%. So, orang yang ada lactose intolerance mungkin dapat gunakan, kebanyakan orangnya akan dapat tahan guna isolates dengan hydrolylates. Okey, dan harganya, okey, biasanya berpatutan. Biasanya dalam RM3 sescoop, ada kurang sikit RM2 lebih pun ada. So kalau anda bergantung dengan nak cuba makan saja, okey, mungkin mahal sikit. But importantnya, whey protein supplement ni hanya adalah suplemen. Anda kena faham
dalam makanan ni ada banyak nutrien. Okey, kalau kita ambilkan daging, dia ada zat besi, dia ada selenium, dia ada banyak vitamin-vitamin dengan mineral yang ada dalam daging yang kita perlukan. Okey, so maksudnya anda tidak boleh bergantung dengan whey protein supplement sahaja. Okey, saya tidak akan advise untuk gunakan whey protein supplement sahaja. Hanya ambil suplemen ni kalau anda perlu sahaja. Okey, faham So saya tidak mengatakan yang anda perlu ambil benda ni, okey, dan tanpa sebarang sebab. Dari segi keselamatannya, okey, whey protein supplement ni dah bertahun-tahun orang pakai, biasanya tidak ada masalah. Okey, dia tidak akan menyebabkan masalah kesihatan unless anda sudah ada masalah kesihatan yang mengatakan makan suplemen protein ni berbahaya. Okey, so far setahu saya, kalau anda sihat, okey, atau anda tidak mempunyai komplikasi medical yang keterlaluan, macam diabetes ke apa, yang keterlaluan, maksudnya kalau diabetes anda dikontrol, tidak ada hal. Okey, anda boleh gunakan whey protein supplement dengan selamat. Again, jika perlu sahaja. Kalau anda tidak perlu dan anda boleh dapatkan anda punya protein daripada pemakanan, continuelah makan. Okey, bila anda capai masa di mana kan protein yang anda perlukan adalah lebih tinggi daripada apa yang anda boleh capai dengan makan sahaja, baru kita akan consider whey protein supplement. Okey, so saya harap anda faham macam mana nak beli suplemen, macam mana nak tengok ingredients. Tolong jangan beli buta-buta, tolong baca ingredients. Sangat-sangat penting untuk baca ingredients. Okey, baca reviews. Okey, untuk faham adakah suplemen ni bagus ke tidak. Okey, jangan ambil keterlaluan, jangan bergantung saja dengan suplemen, dan pentingnya anda kena bersenam. Okey, dengan secukupnya. Okey, 150 minit sekurang-kurangnya seminggu, kalau boleh 300 minit. Okey, macam saya ni workout 6 kali seminggu. Okey, at least sejam setengah sehari. So saya perlukan whey protein supplement dan biasanya saya akan ambil lepas workout. Okey, jangan sampai ambil 3-4 scoop sehari. Kebanyakan orang 2 scoop paling banyak dia akan ambil sehari. Okey, so saya harap anda faham. Okey, anda tidak perlu campur gula dalam suplemen ni unless anda nak replenish anda punya glycogen, baru boleh anda boleh tambah gula lah kalau perlu. Tapi saya pun tak tambah. Okey, biasanya saya tak tambah. Okey, bestnya boleh minum dengan susu kurang lemak atau susu biasa, tidak ada hal, bergantung. Minum dengan air je pun boleh. Mungkin tak sebest lah kalau kita nak ambil chocolate flavor ke apa, kan best kan minum macam chocolate milk. So saya harap anda faham. Kalau apa-apa soalan, anda boleh tunjukkan kepada saya. Seperti mana, thank you for hearing. Have a good day.